Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Jadi Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kuliah kali ini dalam membicarakan kitab Safinatun Najah. Kita berada dalam bahagian rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merupakan Tuhan kita, Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang menjadikan alam ini, Tuhan yang menjadikan kita semua, Tuhan yang mentadbir alam ini. Yang pertama, beriman. Rukun iman yang pertama iaitu beriman kepada Allah. Beriman yakni beriktiqad. Beriman yakni beriktiqad. Kita meyakini sungguh-sungguh. Kita meyakini, kita beriman, kita iktiqad, kita pegang, kita ikat bahawa Allah itu ada. Kita beriktiqad secara tafsil, secara terperinci, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Kita yakin, kita beriman, kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Allah itu maujud, Allah itu wujud, Allah itu ada, wajib ada. Nanti dalam perbincangan Usuluddin kita akan huraikan satu persatu dalam bahagian sifat 20. Jadi kitab Safinatun Najah ni ialah kitab yang membicarakan hukum-hukum fiqh. Jadi sebelum masuk hukum fiqh, dia nak beritahulah sedikit tentang rukun iman ni. Jadi kita lalu secara ringkas-ringkas saja. Yang pertama, Allah Ta'ala ni wujud. Allah Ta'ala ni ada. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni wajib ada. Wajib ada. Dalilnya adanya kita, adanya alam ini. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala ni qadim. Qadim iaitu sedia. Sedia ada. Sedia ada semenjak bila? Semenjak dahulu lagi. Semenjak dahulu bila? Tidak ada permulaan adanya. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikira dengan waktu, tidak dikira dengan masa. Dia yang mencipta waktu, dia yang mencipta masa, dia yang mencipta tahun, bulan, hari. Jadi Allah Ta'ala ni sedia ada, yang mana sedia dia ni tidak seperti makhluk. Tidak seperti makhluk. Makhluk ni baru ada. Baru ada. Allah Ta'ala ni ada semenjak dahulu lagi, semenjak azali. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga iaitu baqa'. Apa makna baqa'? Iaitu kekal. Kekal iaitu tidak akan hancur, tidak akan mati. Ada selama-lamanya. Allah Ta'ala ni ada selama-lamanya. Adapun kita ni, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas akan merasai mati. Yang ketiga. Yang keempat, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'un. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan, tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, tidak sama dari bentuk apa? Dari bentuk jisimnya, cahayanya, bertempatnya, bertangan, berkaki, bermata,
berwajah. Tidak semua, tidak sama dengan apa-apa yang kita boleh khayalkan, apa-apa yang kita boleh fikirkan. Yang kelima, qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala terkaya, berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala mustaghni, terkaya, yakni tidak memerlukan daripada sesuatu apapun. Tidak memerlukan apa-apa untuk bersamanya, membantunya, untuk mentadbir alam ini. Maka dia esa dia. Esa dengan cara dia sendiri yang menjadikan alam ini. Semenjak dulu dia ada dan dia tidak akan hancur, tidak akan mati. Seterusnya, wahdaniyah ataupun wahid, esa. Dia ni satu, esa. Bukan dua, bukan tiga. Esa Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Tuhan ni ada dua, maka la fasadata, akan menyebabkan binasalah alam ini. Seterusnya qudrat, qadir. Allah Ta'ala ni maha berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu, Allah Ta'ala berkuasa. Allah lah, dengan kuasa dianya, dengan kuasa dialah maka alam ini ada. Dengan kuasa dialah maka dia dapat mentadbirkan alam yang besar ini dengan makhluk-makhluknya. Itu makna qudrat. Kemudian iradah. Apa makna iradah? Iaitu berkehendak. Allah Ta'ala menghendaki, mempunyai sifat yang berkehendak untuk menjadikan sesuatu. Dia yang berkehendak menjadikan alam ini. Dia yang berkehendak menjadikan kita miskin, kita fakir, kita kaya, kita pandai, kita bodoh, kita lemah, kita kuat. Allah yang berkehendak menjadikan apa saja, semua perkara di atas alam ini. Kemudian ilmu. Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Ilmu yang kita ada ni amat sedikit, amat lemah, amat kurang. Akal yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kadang-kadang kita tidak ingat, kadang-kadang kita terlupa. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menggunakan akal, dia mempunyai sifat ilmu, sifat yang maha mengetahui. Sehingga apa yang ada di dalam dada kita pun dia tahu. Apa yang tersembunyi di dalam hati kita, dia tahu. Itu mana Allah Ta'ala maha mengetahui. Kemudian hayyun. Hayyun, sifat Allah hayyun, iaitu yang menghidupkan. Sifat Allah itu hidup. Dia ni hidup dan dia menghidupkan makhluk-makhluk ini. Tapi di sini hayyun, hayat, iaitu Allah Ta'ala ialah hidup. Allah Ta'ala hidup. Kalau dia tidak hidup, maka dia mati. Maka bila mati, maka tidak ada apa-apa lah. Dia tidak ada lah kalau dia mati. Jadi Allah Ta'ala ni antara sifatnya ialah sifat hidup. Kemudian Allah bersifat dengan sama, iaitu mendengar. Allah Ta'ala mendengar. Pendengaran Allah ini tidak terhad. Pendengaran kita ni terhad. Pendengaran kita ni terbantu oleh telinga. Kadang-kadang orang tu tak berapa dengar, kadang-kadang orang tu tuli, kadang-kadang ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan dia tidak dengar. Dia tidak dengar sebelah sana. Dia hanya dengar di dalam kawasan ini. Tu kita manusia. Allah Subhanahu Wa Taala dia dengar belaka. Kita kata di Saudi orang bercakap dia dengar. Di Malaysia orang bercakap pun dia dengar. Dia tahu. Dia dengar. Kemudian basar. Allah Ta'ala ni maha melihat. Melihat, dia bukan melihat serupa dengan kita ni dengan mata. Kadang-kadang Tuhan bagi mata pun, ada orang tu mata dia gelap sikit, nampak. Ada orang tu jadi silau. Ada orang tu kena pakai cumi mata, ada kena pakai contact lens. Dan cumi mata tu pula ada power-power yang tertentu pula. Ada yang bubuh manik. Itu mata ni ialah benda yang baru.
benda yang baru yang mana dia ni lemah. Dan mata ni memerlukan cahaya untuk nampak. Cahaya yang masuk ke dalam mata tu menyebabkan kita nampak. Kalau gelap, maka cahaya mata kita tidak berfungsi juga. Maka mata kita tidak boleh melihat. Jadi Allah Ta'ala ni bukan menggunakan mata. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha melihat. Maha melihat apa yang tersembunyi, apa yang zahir. Semut yang berada di dalam batu, di dalam gelap, di dalam hutan, dia nampak. Cacing yang berada di dalam bumi, yang bergerak, dia nampak. Dia nampak. Yang ke-13, sifat kalam. Yang ni Allah Ta'ala ni berkata-kata. Allah Ta'ala ni berkata-kata. Dalilnya iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni berkata-kata. Tetapi bukan berkata-kata seperti kita, iaitu dengan adanya lidah, adanya mulut, adanya halkum, adanya peti suara. Tidak seperti kita. Allah Maha berkuasa. Itulah 13 sifat. Dan ditambah lagi dengan 7 sifat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkuasa. Keadaannya sentiasa berkuasa. Keadaannya sentiasa berkehendak. Keadaannya sentiasa berkuasa, keadaannya sentiasa berkehendak, keadaannya sentiasa mengetahui, keadaannya sentiasa hidup, keadaannya sentiasa mendengar, keadaannya sentiasa melihat, keadaannya sentiasa berkata-kata. Ditambah lagi dengan 7 sifat. Jadilah 20 sifat Allah. Itu mengetahui secara terperinci, secara tafsili. Adapun kita wajib mengetahui beriman dengan Allah secara ijmali, iaitu secara umum. Ini kita beriktikad, kita meyakini bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhitung. Sifat-sifat kesempurnaan, semua sifat-sifat yang elok-elok, semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sebenarnya banyak sangat. Bukan hanya terhad kepada 20 sifat ini saja. Akan tetapi kita belajar 20 sifat ini, bagi kita sudah mencukupi untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup dah. Cukup dah kita mengetahui, kita menghafal, kita meyakini, kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang 20 ini sudah cukup untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Yang baik dari Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam.